Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Sama-sama kita boleh dengar pula lah daripada ruangan pengajian pagi kita, daripada ruangan pengajian tafsir, setelah daripada kita menunaikan fardu semaya subuh kita dengan cara baik, marilah kita mentadabburkan sama-sama akan sedikit daripada isi kandungan Al-Quranul Karim, supaya dengan perbuatan yang baik ini, amalan yang baik ini, menjadikan kebaikan, keberkatan di dalam hidupan kita. Itulah matlamat yang manusia itu cari-cari, kerana manusia ni suka kepada kebahagiaan, suka kepada keselamatan, suka nak dapatnya keberkatan. Maka tak lain tak bukan, pastilah kita kena kembalikan makan ni roh kita itu kepada wahyu Tuhan. Jadi setelah daripada kita dengar dah lah kemarin itu, pada pagi kemarin itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa i'lan, senantiasa ada royak kepada kita, kata dia tu duk buka sokmo kepada kita. Apabila kita salah, dia nak beri maaf. Dia nak beri maaf. Dan dia tahu apakah yang kita itu kerja. Tuhan tahu kata kita kerja gapo, Tuhan tahu.
Tapi walau bagaimanapun, Tuhan nak beri maaf kita. Salah sekali, kita kembali sekali. Salah sekali yang kedua, kita kembali pula. Jangan kita putus asa. Itu maksud ayat yang ke-25 daripada surah Syura. Apabila Tuhan royak kata dia tu senantiasa nak terimanya rajak ke taubat daripada seseorang hamba, Tuhan royak juga kata Tuhan ni senantiasa nak terima juga permintaan rayu daripada hamba dia yang beriman lagi yang buat amal salih. Tuhan janji nak tambah kebaikan kepada dia. Nak gapo daripada Tuhan, Tuhan nak beri. Minta daripada Allah Subhanahu wa taala apa yang hajat kita berasa duk nak. Kerana kita ni tak terlepas daripada kena duk minta. Kita sebagai manusia, ya keluar kata, ya tak keluar kata kita ni sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif. Makhluk yang berhajat kepada Allahu Jalla Jalaluh. Tak lain tak bukan, pastilah kita kena letakkan hati kita wipeh apakah Allah Subhanahu wa taala kehendak daripada kita. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hei manusia, kamu adalah orang yang lemah, yang berhajat kepada Tuhan. Yang berhajat kepada Tuhan. Semua kita berhajat. Mintalah kepada Tuhan. Tuhan suruh kita minta. Ud'uni astajib lakum. Ayat yang ke-26 daripada surah Syura, Tuhan kata wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus salihat. Tuhan sendiri janji kata, tiap-tiap kali hamba minta, Tuhan nak terima. Tiap-tiap kali hamba itu nak, Tuhan nak beri. Dengan sebab itu Tuhan royak dengan bahasa Quran itu wa yastajib. Mari dengan perkataan yastajib. Yastajib ni kalau dalam bahasa Tuhan, hak Tuhan guna ni, menunjuk di atas Tuhan senantiasa nak terima. Senantiasa Tuhan nak beri. Senantiasa Tuhan nak buka. Senantiasa Tuhan nak mengkurniakan apa kelebihan yang ada di sisi dia kepada hamba. Cuma kita hakuk. Jadi satunya syarat we berlaku iaitu minta. Minta dengan ikhlas. Minta dengan molek. Minta dengan hati yang ada harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. La tata'ajjal, jangan gaduh. Minta kepada Tuhan. Allah Ta'ala akan perkenalkan kepada kita semua benda. Semua benda. Semua benda yang kita nak, Tuhan akan perkenalkan bagi kita. Cuma jangan gaduh. Tuhan ni, dia tak sewi kita gaduh. Dia tak sewi kita itu jadi putus asa. Dan tak sewi kita itu jadi putus ataupun bergaduh kelajak daripada apa yang kita minta. Tuhan tahu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan orang yang beriman. Orang yang buat amal yang soleh. Kelebihan. Dan Tuhan royak kata orang kafir ni, Tuhan tak sayang ke dia, tak kasih kepada dia. Orang kafir ni Tuhan sediakan bagi dia seksa yang berdahsyat. Itu makna kata lahum azabun syadid. Bagi mereka itu orang-orang yang tak beriman, seksa yang berdahsyat. Semasa bila Tuhan nak seksa dia? Apabila sampai waktu dia. Waktu dia bila? Apabila berlakunya kiamat. Tak kira kiamat sughra ataupun kiamat kubra. Kiamat sughra, mana kiamat hak kecil, mana masa roh dia nak keluar tu baik pada jasad dia. Orang kafir pun kena mati juga. Maka mati orang kafir adalah seksa. Mati orang mukmin adalah keredaan. Samakah di antara seksa dengan reda? Tak sama. Dua ni adalah perkara yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Setelah daripada tu, Tuhan royak lah. Jadi ayat ni kita nak pelaga ayat, tengok. Kita perhati molek. Ayat yang ke-20 ni dengan ayat yang ke-27. Nampak tak tu? Ayat 20 ni, ayat 27. Ayat 27 ni
ada perhubungan dengan ayat 20 ni tu macam mana? Perhubungan, kaitan dia tu. Kaitan dia duduk sini. Duk dikata Tuhan kata wa yastajibul ladzina amanu wa amilus salihat. Tuhan bawa datang mari kata Tuhan wari natijah. Yastajib mana kata memperkenalkan. Itu panggil natijah. Gapakah syarat nak dapat natijah ni? Tuhan tak ada sebut sini. Tuhan tak ada royak di sini. Tuhan royak pada hak lain. Tuhan royak kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'an. Dalam surah Baqarah. Apabila hamba itu minta kepada aku nak perkenalkan. Mana syarat berlaku di mana? Di dalam surah Al-Baqarah Tuhan tafsir. Sini Tuhan sebut natijah. Apabila meminta wahai hamba aku nak beri. Maka manusia kita ni, dia yakin kata Tuhan boleh beri belaka kepada dia. Sungguh. Tuhan kuasa nak beri belaka pada manusia. Ya, Tuhan kuasa. Tetapi Allah Ta'ala bawa datang ayat ke-27 ni mari. Buat apa? Kerana nak ayat kata, aku kuasa nak beri belaka kepadamu wahai manusia. Akan tetapi aku tahu kata qadamung tu qadam mana yang patut pada denganmu. Daripada rezeki aku, daripada kurnia aku, daripada pemurah aku, daripada rahmat aku tahu kata qadam mana yang elok pada, yang patut pada denganmu. Macam mana? Manusia kita ni kalau kita nak misal dengan dalil akli, kalau dia sihat melek, dia boleh makan minum. Dia boleh berpakaian dengan cara mewah. Akan tetapi minum dia kena ada zakat dia. Makan ni dia kena ada zakat dia. Kalau kita makan wisdak dengan mulut kita nak makan, mudaratkan manfaat bagi diri kita. Nascaya kita jawab dengan sebulat suara kata mudarat. Air kita boleh minum dia, tapi kalau banyak lebih daripada qadar yang kita itu berhajat, mudaratkan manfaat, mudarat. Supaya orang kita turun dalam air yang kuat, yang gapo, sampai jadi kuat dah air, jadi lemah pula. Afanallahu wa iyyakum. Jadi mudarat pula bagi hidup manusia. Juga kalau makan banyak berdoa, makan sedap mulut, penyakit pula. Mudarat pula bagi manusia. Duit ada nak beli makan ni hal sedap-sedap. Bukan tak ada Tuhan bagi weh. Tapi buat apa kita tak makan weh sedap supaya kita nak? Kerana jasad kita tadi itu, kalau kita turut dia, mengikut keadaan dia yang nak sungguh-sungguh, dalam arti kata lebih daripada hak berhajat, mudarat tak berlaku manfaat. Maka ayat yang ke-27 ni, Tuhan nak royak kata, aku nak qadar apa yang sesuai bagimu. Aku nak qadar perkara yang sesuai bagimu. Sungguh pak aku janji kata aku nak memperkenalkan doamu apabila meminta gapo daripada aku. Ya. Situ tak ada jadi keberatan gapo terhadap aku, tak ada jadi beratan gapo, tak ada jadi kesusahan gapo terhadap aku. Aku boleh beri belaka. Tapi aku tahu kata mung ni aku jadi. Dan mung ni sekadar manakah rezeki yang aku patut layak bagi kepadamu. Nak wi faham kata Allah Ta'ala tu yang muamalat dengan kita, dia duk carakan kita, duk tengok kita, bela kita tu macam mana. Tu ayat dalam ayat yang lain. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala itu fardu di atas kita yang apabila sapat tahat dia, ada pertemuan di antara orang-orang tak beriman dengan orang-orang beriman. Ada belau lagi mari dan sebagainya. Sedangkan benda tu hak tu fardu mari tadi tu apabila cukup syarat dia wa huwa kurhul lakum. Benda tu
Kita tak setuju. Jiwa manusia ni tak setuju pada benda susah. Kena duk sakit, kena duk tumpah darah, kena tu, kena ning. Tak ke? Semua agama yang kecek gini belaka, bukan agama Islam saja yang kecek lagu ni. Nak buka negeri tu, buka negeri ni, ya adalah pertemuan di antara pihak tu dan pihak ni. Gitu ya. Ya tak boleh kita nak pergi nafi kata hak Islam yang hajar lagu ni. Tak, semua agama. Sebab dunia yang kena duk lagu tu. Pasti kena duk lagu tu. Lalu ayat balik belakang. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Harap kata kenapa Allah Taala wari ayat tu lepas daripada kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kenapa? Tuhan kata harap-harap kata benda yang kita setuju terkadang benda tu mudarat bagi kita. Terkadang benda kita benci satu perkara, terkadang tu benda tu jadi manfaat bagi kita. Boleh jadi, supaya puasa. Kalau kita kira dengan akal psikologi manusia ni, tak suka, suka pada makan, minum dan sebagainya. Tetapi jiwa kita walaupun tak kena, tak kena pada benda-benda tu, tapi benda tu ada manfaat bagi kita. Jadi perkara ni kita kena faham. Sebab itulah Allah Ta'ala kata terkadang kita kena satu perkara tapi benda tu mudarat bagi kita. Terkadang kita benci satu perkara tetapi benda tu manfaat bagi kita. Apa hikmat? Apa hikmat yang boleh kita dapat? Ayat kata manusia kita ni qasir. Apa makna qasir? Makna dia tak kuasa nak faham tentang hujung jatuh hak belakang daripada pekerjaan dia. Dengan sebab itu Allah Ta'ala tolong mari ayat kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala yang tahu tapi kita tak tahu. Nampak tak tu? Tapi nak boleh sapa situ manusia, bukan orang biasa. Dia kena terbiahkan jiwa dia. Terbiah ruhiyah dia, roh dia, terbiahkan hati dia, fikiran dia. Bukan mudah nak sapa situ. Bukan semua orang nak boleh faham. Tak. Dan bukan orang semua tu boleh faham, hak faham semua tu boleh nak buat. Tak. Hidayat suku, kekuatan taufik suku. Setelah daripada tu, Tuhan nak ayat. Tu, perhubungnya di antara ayat yang ke-20, 26 dengan 27. Lalu Tuhan kata dalam ayat yang ke-27 ni, Tuhan kata, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, siapa hak kita? Kita sakut dah tu nah, ayat 26 dengan 27. Munasabah dia. Tuhan kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allahu akbar. Lagu mana? Kita mari tengok dengan secara lalu Tuhan kata walau basatallah, dan jika Allahu Jalla Jalaluh memberikan, basata bermakna a'ta, memberi, kurnia. Hai, kalau bahasa Sia kata, munak aku beri. Setengah ulama makna kata memudahkan, yassir, memudahkan. Walau basatallah, makna kata kan? Makna kata jika Allahu Jalla Jalaluh berikan kepada mereka itu. Kepada siapa? Kepada alladzina amanu wa amilus salihat. Tu klik situ. Klik kepada mereka yang beriman, yang buat amal yang salih, yang dia itu minta daripada Tuhan apa yang nak. Lalu Tuhan kata walau basatallahu rizqa, dan jika Allah Subhanahu wa taala membuka, memberi akan rizki. Gapa? Akan rizki. Rizki ni mana kan? Rizki ni makna perkara yang nak memudahkan seseorang manusia tentang hidup dia. Tak kira. Rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita Islam.
Rezeki Allah Ta'ala bagi kata iman, kepada kita iman. Rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita sihat. Rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita keutungan. Rezeki Allah Ta'ala bagi kita keluarga bahagia. Rezeki Allah Ta'ala bagi kita kecerdikan pandai. Rezeki Allah Ta'ala bagi kita daripada wang, daripada pitih, daripada harta benda, daripada tu, daripada ni. Semua tu anwa' bahagia rezeki belaka tu. Jangan duk pahal duk ayat lama dah, jangan duk pahal kata rezeki iaitu duit saja. Lah, bukan hak tu. Bukan saja, bukan duit saja. Bukan pitih saja, bukan wang saja, dak, bukan harta saja. Bahkan kesihatan hak Tuhan wi kita tu ar-rizq, rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak sini? Lalu manusia kita ni kah? Yang minta ke Tuhan yang nak wih sihat, Allah Ta'ala nak wih dia itu mewah, nak wih dia itu kaya, nak wih kata. Tuhan kata, وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Tuhan boleh wih belakang tu. Dan Tuhan janji kata nak beri. Ya beri sungguh. Tetapi Tuhan nak royak di sini. Royak lagu mana? Sungguh pun aku beri. Tapi aku tahu kata hak manakah yang patut layak dengan mu dapat. Aku nak beri turut keadaan. Ini apa yang kata tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seseorang makhluk dia. Terutama manusia. Kenapa Tuhan buat lagu tu? Ni. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, bagi hamba dia. Hamba dia tadi. Nampak tu tak? Allazina amanu musalihat. Itu satu pentafsiran. Tafsiran hak ulama lain kata, ahli tafsir juga. Dia kata ibadihi di mana? Hamba dia belaka. Tak kira. Kenapa ada tu? Hamba dia belaka. Itu pada jalan juga. Ada jalan juga. Tak ada gapo. Boleh hipung di antara pendapat ni dengan pendapat ni. Boleh tak sekali. Lah mana? Tengok. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Jawab daripada lau. Lau ni mana syarat? Ngan kai kalau bahasa sia. Ngan kai ni berhajat kepada gapo? Syarat ni berhajat pada jawab. Jika gini, maka gini. Gitu kan? Jika begini, nascaya begitu. Jawab. Kalau kita gi kedai, gi pasar, lepas tu senyap, awak tak faham. Cara kita cakap tadi tu dalam Quran ya cakap gitu. Juga pun ya apa nama cakap di hak lain pun sama ya, tak ada duk jadi perbezaan teruk-teruk sangat. Bahasa manusia kita tarau capai. Lepas tu senyap gitu bahasa sia. Kalau aku nak pergi senyap gitu. Tak faham. Orang duk tunggu. Kalau kita nak pergi ke mana? Tak ada jawab. Tuhan nak ayat. Tuhan kata walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. La tu. Jawab. Nascaya jadi lampaulah oleh manusia. Barau-barau ni makna kata kan? Makna kata melampaui batas. Melampaui batas mana? Ken khop khit. Teruk dah. Faham dah tu? Makna kata kalaulah Allah Subhanahu wa taala mustajabid doa, mana dia tu memperkenalkan doa bagi hamba dia, semua hamba dia minta, dia boleh hui belaka, ya. Tapi dengan Allah Ta'ala ni, dengan kuasa dia, dia tahu, kata kalau aku beri banyak ning, hui lebih banyak daripada ning, nascaya jadi manusia tu jadi punah. Ini panggil fannut tarbiyah. Kalau dalam ilmu tarbiyah, ilmu psikologi, cara nak betulkan seseorang, pasti kena faham sini. Orang kata ilmu tarbiyah ambil mana? Ambil Al-Quran ni ke? Ambil mana lagi? Di sini Tuhan nak tarbiyahkan kita. Nak kita faham, nak kita tahu, nak kita jadi jelas. Kata bagaimana kita nak letakkan satu perkara tu betul, kena pada munasabah dia. Dengan munasabah dia. Pada tempat dia kena dengan munasabah. Lagu mana? Labaghaw fil ard, nascaya jadi melampau. Melampau fil ard, di atas muka bumi ini. Dia. Yang minta daripada Allah Jalla Jalaluh nak wisihat. Tuhan wisihat lebih. Wisihat lebih. Tuhan kuasa nak wih? Ya, Tuhan kuasa nak beri.
Nescaya kalau Tuhan wi lagu tu, ia guna sihat dia, jadi melampaui hak. Punya zalim kok orangnya, buat khianat orangnya, kata orangnya, rapah hak orang dan sebagainya. Dengan sebab sihat dah ni. Nampak orang hak tak sihat, dia pun hina ke apa nama, penuh hidup. Yang minta harta daripada Tuhan. Tuhan kuasa nak wi apa hak yang nak. Dunia sutin ni Tuhan kuasa nak wi. Tapi Tuhan tak beri hal apa. Kerana Tuhan tengok kepada keadaan dia. Kalau beri, la bagau fil ard. Nampak tu tak? Beri kuasa pada dia, ya buat orang. Manusia lagu tu. Ya sebab manusia ni dalam dunia ni, akal Tuhan wi tadi itu, ya ada hasutan hawa dia, hasutan daripada syaitan, manusia ataupun jin, membawa pada manusia tu jadi punah. La bagau fil ard. Jadi sungguh. Orang kita ke, misal, nak misal, tak ada nak kok mana, tak nak rakyat we tahu. Ada dalam sejarah-sejarah hak kita dah baca ni, belum daripada pegang jawatan kuasa, baik dengan orang. Biasa yang orang mana kata boleh tolong gitu, apabila ya Tuhan wi kuasa ke dia, nya tak kenal orang tu. Bahkan nya pandai lekeh pula terhadap orang, nya takabur pula. Itu mana la bagau fil ard. Terkadang Allah Ta'ala ni, dia tak sewi kita jadi lagu tu. Di sini kita boleh gapo daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh gapo, yakni kita boleh kata, hei manusia, Tuhan nak ayat kepadamu kata, kita nak wi gapo-gapo kepada seseorang manusia, hendaklah kita sakat wi kena. Terutama gapo orang ada orang kata kita. Anak bini kita ke, kawan kita ke, orang ada uah kerja kita pun, ataupun anak kali kita ke gapo, tak we kena. Jangan kelajak. Jangan kelajak. Kita kuasa nak beli benda mahal-mahal kepada anak cucu kita. Kita ada duit ni, kuasa. Tapi qadam molek nah, qadam molek. Tu ada ayat. Apa kalau kita turut lebih daripada had dia, ia punah. Akhir sekali kita hak sesah. Tuhan tak sesah. Tuhan bukan lagu tu. Mu nak berimeh, mu tak saya berimeh, tu hamung. Tapi dengan sebab Tuhan kasih pada kita, bil mu'minina raufur rahim, terutama orang mukmin, Tuhan kasih. Manusia apa Tuhan kasih, walaupun bukan orang berimeh, Tuhan kata. Tuhan kasih. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh diri. Tuhan kasih kemang. Wahai manusia. Itu dia. Maka apabila kita kasih, pasti kita kena sakat. Kasih ke diri, makan minum pada-pada. Kasih pada anak, turut pada-pada. Kasih pada isteri, buat kena. Kasih pada anak kali, tak kena. Kasih pada anak murid, terbiah kena. Supaya apa? Supaya tak sejadi bagau fil ard. Jadi punah hidup dia. Punah hidup dia, diri dia sendiri. Punah hidup dia dengan kita. Dan sebagainya. Itu Tuhan nak rakyat kepada manusia. Terkadang Tuhan turut dia, with dia gini-gini, jadi harta dia menyebab kata dia ni jadi punah hidup. Dulu nampak ada rajin juga pergi ke masjid gitu gini, apabila Tuhan wi pangkat, wi sehat, wi duit, wi gapo, right. Ada kan? Ada bukan tak ada. Kita beringat diri kita, sudahlah kita kata ke orang lah. Kita beringat diri kita. Kita ngaji Quran ni, kita nak suluh diri, suluh orang. Nampak tak tu? Terkadang masa duk duk sore tadi, ada semaya jemaah, ada tu ada ni, apabila ada keluarga, subuh-subuh pun tak bangun. Janganlah tu. Ini apa yang kata nikmat hak Tuhan wi kita tadi itu mentukarkan kita jadi orang lain. Hak tu Tuhan wi sikit baru. Sebab tu Tuhan dia beringat, dia duk royak kata cara sistem cara dia nak letakkan itu, dia gigi ni. Lagu mana? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalimah labaghaw fil ard ni satu fokus. Satu pengtafsiran yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat labaghaw fil ard ini dalam fannu tarbiyah. Ilmu tarbiyah kita nak letak muka tu wikna tu. Sini ni labaghaw fil ard ni banyak sekali kita dapat. Sebab manusia kita ni, kalau kita baik berdoa kelajak jadi kot lain.
Kalau kita molek berdoa kelajak jadi kok lain. Tu manusia. Tabiat manusia yang lagu tu. Terkadang buat molek tak jadi molek. Ya manusia tu, manusia. Ni sifat dia. Kita nak jadi orang kaki depan, kena reti mana? Hak Tuhan dok royak, hak Tuhan dok royak ni sungguh ni. Sebab Tuhan ni tahu hakikat manusia dan Tuhan itu ilmu dia itu boleh mengatasi semua. Tu makna la baghaw fil ard. Tuhan tahu langsung. Tak, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Allahu akbar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bawa data ilmu dia itu, bawa data nikmat tadi, mitak ya tadi itu dengan sekadar apa yang Tuhan kena. Dengan sekadar apa Tuhan kena. Kalimah ma yasha, perkara yang Allah Taala kandak ni makna kan? Makna di sini, makna kata Tuhan qadar. Tuhan qadarkan. Tuhan qadar nak makna kata apa hak Tuhan tahu kata sesuai manusia, hak ning dapat banyak ning. Lain pada ning tak leh. Dengan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari royak kepada kita sebagai mukminin, orang yang beriman, apabila idza rafa'al 'abdu yadaihi ila Allah tabaraka wa ta'ala wallahu yastahyi idza rafa'al 'abdu yadaihi ilaih ay yaruddahuma sifrah. Makna kata Tuhan ni malu daripada kita sebagai hamba bahawa Tuhan tak ada uig gapo apabila hamba dia tu akak tangan naik kepada dia. Apabila hamba kata akak tangan gini naik pada Allah, Tuhan ni malu. Nabi royak. Kata Tuhan tak ada uig gapo kepada hamba hak minta dia. Tak, Tuhan letaklah itu. Lalu datang daripada hadis ada dalam puak-puak ashabis sunan, bawa datang mari, dia kata Allah Ta'ala itu membagikan perkenaan doa seseorang hamba tadi pada 3 darajat. Masya Allah. Nawi kita faham supaya keyakinan kita, iman kita dengan Tuhan kita jadi tetap molek, bergantung molek, tak jadi longgar. Nah, yang pertama, Allah Ta'ala beri perkara apa yang dia itu minta sendiri. Munak kereta merah, aku kereta merah kamu. Munak tanah, aku tanah kamu. Munak rumah, aku rumah kamu. Betul-betul gitu. Nak hak mana hak tu? Allah Ta'ala beri. Ya. Bagi mereka yang bersih sungguh hati dia, ya doa pagi ni, petas pagi dapat. Ada lagu tu tahu? Ada. Orang panggil annas allazina yastajibu lahu du'a. Manusia yang diperkenalkan bagi dia tu doa. Ada. Ya Allah, aku nak dah gatu gan petai hari mari. Terkadang tengah hari mari. Sebab apa? Ya orang bersih. Tapi orang tak bersih tak boleh nak rasa nikmat tu, tak tahu, tak boleh. Orang bersih dia nampak. Yang molek dalam dia, ya dapat benda tu. Kemudian ada sejenis daripada manusia doa, tapi Tuhan tak uwi benda hak yang nak. Di sini itu makna kata walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Ni Tuhan tak ada uwi kereta merah pada dia. Apa Tuhan tak uwi? Kerana Tuhan tahu kata apabila aku bagi tu kereta merah ke dia, dia nak buat gapo? Ya nak jadi lagu mana lepas daripada kereta merah dia dapat? Tuhan tahu. Ya tahu. Sebab ilmu Tuhan tahu benda sedia kala, benda sekarang, benda lagi akan datang. Dan benda tak ada kalau nak ada pun Tuhan tahu. Ya tak supa kita. Kita gamuk-gamuk. Ya kena ratik, tak kena ratik. Terkadang benda hak esok ni pagi ni esok tak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak tahu kata gapo kita nak buat esok. Terkadang rancang gini tu baik kau lain. Tak gitu ke? Dalam hidup kita. Lalu Tuhan kata, aku tak sewi kereta merah ke dia. Tak sewi. Ya nak umur 3 lapis, 10 lapis, aku tak sewi. Tak? Kok mana pula Tuhan kata, yastajibul ladzina amanu wa amilus salihat. Lepas Tuhan tak beri. Ya Tuhan beri satu lagi. Satu lagi mana kan?
Qadar tengok. Kereta merah ni berapa harga? Berapa harga? Kita tak kata 1 juta kita kata. Maka Tuhan sepak daripada dia ataupun Tuhan ganti tepat 1 juta hak Tuhan nak ke dia melalui kereta merah tadi ini, Tuhan menepati hak lain. Lagu mana menepati hak lain? Penyakit, misalnya, penyakit di dalam tubuh dia kalau dia berubat kena habis 1 juta. Tuhan menghengarkan penyakit tadi itu, Tuhan menghengarkan penyakit tadi itu dengan sebab Tuhan tak uri kereta merah ke dia. Menepati. Itu satu rupa. Rupa yang kedua. Tuhan tak uri kereta merah kepada dia. Tetapi Tuhan uri anak dia daripada tak juh jadi berjuh. Menepati. Tuhan tak uri kereta merah kepada dia. Tapi Tuhan uri isteri hak perangan tak molek, kecek tak molek. Jadi salihah. Menepati. Itu rupa dia. Apabila kita minta, tak saja. Ada satu jumlah. Tuhan tak sewi hak ni. Kereta merah pun Tuhan tak sewi. Nak sepak daripada balap takah hak dia pun, dia tak ada hak tu. Tak ada. Tuhan buat lagu mana? Tuhan dia hidup bahagia. Kamar dia Tuhan sipai ke benda yang minta di hari akhirat nanti. Awak apa? Kerana Tuhan tahu kata orang pesen ni kalau boleh dalam dunia ni, dia jadi punah. Perhubungnya dia dengan aku. Dia tak punah. Tuhan tak ui. Tuhan ni dia cemburu juga kepada kita. Sebab itulah Nabi Ibrahim AS, Tuhan menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Wattaqallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Nampak tak tu? Lalu Ibrahim itu apabila dia boleh Ismail AS, hati Nabi Ibrahim itu cenderung kepada Nabi Ismail. Kerana dia tua, umur 80 lebih. Baru nak boleh anak dia Ismail. Apabila besar molek, jadi hati dia tu jadi cenderung kepada Ismail AS. Tuhan coba pula. Tuhan tak sewi hati orang yang kekasih dia tadi itu cenderung hati kok lain. Tuhan kata, mimpi kepada Nabi Ibrahim, suruh buat kerja hak kita duk dengar sok modah je lah. Kena sembelih anakmu Hei Ibrahim. Sehingga dia kata inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Dia panggil anak dia. Dia tidur malam, mimpi. Kata, dia sembelihkan anak dia. Mimpi para nabi-nabi ni adalah wahyu. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata, ru'yatul anbiya'i wahyun. Mimpi bagi para nabi-nabi iaitu wahyu. Lalu dia panggil anak dia. Awal. Ayah nampak semalam, kata ayah ni sembelihkanmu. Anak dia pun cidik. Ayah dia royak lagu tu, dia tahu kata ini wahyu retah daripada Tuhan. Mu nak kata lagu mana ayah mimpi, ayah tak sadar bimbang, dia kata if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang ayah itu disuruh mari, diretah mari buat. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Selagi akan nampak kata Amor ni, aku ni Ismail ni, terdapat daripada orang yang sabar. Nak tunaikan apa hak ayah suruh diretah oleh Allah Ta'ala, suruh ayah buat dengan Amor nak tunai. Sembelih. Tak ada coba hak tu kepada makhluk hak lain-lain di kalangan manusia, tak ada. Kalau Tuhan coba hak tu kepada kita, tak lekat agama. Janganlah ya Allah, jangan coba lebih daripada email, jangan ya Allah. Minta coba pada dengan email kita dan sebagainya. Itu makna kata walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Ingatlah kita minta banyak ni, Tuhan beri banyak ni, syukur. Jangan pesan kata gano kita minta banyak, Tuhan tak beri banyak, apa gitu, apa gini. Tuhan tahu. Allah Ta'ala tahu. Kalau beri kelajak, punah kita punah.
Dengan itu, apa kita dapat daripada di sini? Ulama dia kata kita yang kita dok sebut, yang kita dok kata, terkadang kata Tuhan tak ada saya mana kita ni sebab tu Tuhan wi kita sikit. Tak. Bukan mana kita. Bukan dalil kata tiap-tiap hak Tuhan wi banyak, Tuhan wi lipah, wi banyak, wi lebih daripada hak Tuhan kasih. Tak. Tengok Qarun. Tuhan wi banyak dia. Firaun, Tuhan wi banyak dia. Namrud, Tuhan wi banyak pada dia. Tetapi dia guna gapo? Kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang kenal Tuhan, tahu hakikat dunia dan kenal kepada hakikat diri, kita kena memikir. Kata apa hak kita dapat, ya hak tu hak kita. Tak usah kacil lebih pada tu lah. Nampak tu tak? Jangan kita tak usah kacil di sini, mana bukan mana tak usaha, tak usaha. Tapi jangan melampau sampai nak menzalimi orang. Ni helah juga nak buat lagu mana, we boleh harta. Dengan cara hak tak molek, jangan cara hak tak kena. Potap. Bukan lagu tu. Bukan makna kata apabila tu hewi, makna tu ya, belalah lah mana jadi. Tak apalah kita kira pandai. Kalau kita tak kena hisap ni, saya kata tak apa juga hidup lagu tu. Nah, tak ada seksa tak ada ganjar tak ada balas tak ada syurga, tak ada neraka. Tak apa. Nak main lagu mana main, tapi dunia ya punuh kalau kita main lagu tu, ya sebab tepat, ya bukan tepat sini. Ada pohon akhirat esok nu. Tuhan kodok ganda semata sebab ia tak punuh. Sini kalau kacir secara mana pun ia punuh. Sebab tu tabiat manusia tomok tadi itu, kita kena faham. Sifat tomok tadi tu guna pada benda hak molek, okey, molek tak apa. Tapi kalau tomok kita guna benda tak kena, ni susah kita, jadi punah kita. Nampak tu tak? Tu kita faham. Innahu, Tuhan tutupkan ayat ni, innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan hamba dia sangat reti, sangat tahu. Khabir ni makna gana? Makna dia mengetahui. Dengan mendalami. Tahu siapa kalau bahasa manusia, tahu siapa perut pedak. Tahu siapa kadalai dia. Itu makna mengetahui dengan mendalami akan keadaan hidup manusia. Dan dia itu basir. Nyata, jelas, nampak. Kata akibat nak jadi lagu mana, hujung jatuh nak jadi lagu mana, kalau dia boleh moga ni nak jadi lagu mana, Allahu Jalla Jalaluhu tahu belaka. Dengan sebab itu Nabi kata warda bima qasamahu Allahu lak takun aghnan nas. Redalah apa yang Allah Ta'ala bagikan bagi kita, nascaya kita adalah sekaya-kaya manusia. Apa lagi kita nak? Berasa puas hati, berasa tenang hati, berasa cukup, itu nikmat rezeki Tuhan besar tu. Ya bala juga makan secara mana tak kenyang ni, sudah tak nak jamu enggak. Nampak tak? Boleh tanah seekar tak cukup nak 2. Boleh 10 hektar tak cukup nak 20, boleh 50 tak cukup nak 100. Cukup gapo? Gapo cukup? Tanah masuk mana? Masuk dalam mulut dia. Bila? Apabila dia orang katuk liang lahak, tu padan dengan dia. Cukup bagi dia. Bukan situ. Kena pergi situ belaka. Soleh kena pergi situ belaka. Tetapi, sama-sama pergi, tapi ganjaran tak sama. Hak soleh, jadilah lahat dia itu, dia tadi itu, lubang lahat dia tadi itu, raudatun min riyadil jannah. Tanaman apa nama, kebun daripada kebun syurga. Teman daripada teman syurga. Hak tasih, hak taleh, hufratin niran. Jadi lubang bagi api neraka. Nasallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Tu dia. Dengan sebab itu, hei manusia, apa yang kita kerja dengan cara halal, kerja dengan cara adil, molek dah bagi kita. Jalanlah wi molek.
Jangan tipu orang dalam arti kata nak ambil harta orang. Jangan menega dalam keadaan tipu. Jangan menega benda yang haram. Jangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan duk makan harta di antara satu sama lain dengan cara batil. Tak boleh. Tipu. Risuah. Reba. Apa lagi? Helah tu helah ni sampai ke punuh ajaran. Ini tak boleh. Kena menega yang reda mereda setengah di atas setengah. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Malaikat kita itu buat pernega yang reda di antara yang beli yang jual reda gi mari. Okey lagu tu. Barulah dapat kebahagiaan hidup. Tak dapat bahagia. Adalah duit 1,000 juta pun dalam bank. Kalau kita menega benda hak salah dengan undang-undang dunia, salah dengan undang-undang agama. Gapo kita dapat? Akhir sekali habis licin dia makutik ke habis harta tu. Akhir sekali harta itu akan jadi bengkerak bagi kita. Apa beza? Hak tu nak ayat atas dunia apa jadi gitu dah. Akhirat esok. La tazalu qadamu 'abdihi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'ah. Nabi kata. Manusia tak boleh nak jalan pergi kana. Mana kata nak pergi ke syurga, kena pergi pada neraka? Malaikat kena soal 4 perkara. Yang salah satu daripada 4 an malihi, daripada harta dia. Min aina iktasabta wa fima anfaqta. Daripada manakah mung itu dapat harta dan daripada manakah mung tu belanja ke harta. Tuan tanya samah ke samah, sekuk ke sekuk, seria ke seria, 1 sen ke 1 sen. Tu riwayat dah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad. Allah Taala wi amaran mari dah kerana Tuhan kasih saya terhadap hamba dia. Ni makna kata kita kena faham jadi jelas supaya kita itu tak jadi terlebat dalam hidup kita benda-benda yang pesing kata hak Tuhan duk royak ni. Nampak tu tak? Hak Allah Subhanahu wa taala duk royak di sini. Dan setelah daripada tu Allah Taala royak pula ayat yang ke-28 daripada ini nak merupakan kepada kita. Kalau kata salah satu daripada rezeki Allah Ta'ala hak Tuhan bagi tadi itu, gapo? Rupa hak Tuhan bagi rezeki pada kita. Gapo kata? Ni. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang menurunkan hujan setelah daripada manusia itu putus asa. Min ba'di ma qanatu, putus asa dah. Sebab hujan apabila tidak ada, jadi kemarau. Apabila kemarau, menyebab tanaman kita, binatang ternak kita, tak ada gapo nak makan. Tak ada gapo nak makan sebab tanaman pun tak ada. Maka apabila tidak ada tanaman, binatang nak makan gapo? Jadi susah. Apabila tanaman jadi susah, binatang ternak ke jadi susah, tuai bagi dia, mana kata makhluk besar sekali iaitu manusia yang nak tupai makan terhadap tanaman tadi ataupun binatang ternak ke tadi yang nak tupai lagi mari. Jadi susah. Apabila tidak ada air ni susah. Manusia putus gapo putus boleh, tapi kalau putus air, cuba tanya ke doktor manusia apabila tak minum air, berapa lama dia akan binasa? Hak lain boleh tahan lagi, tapi manusia dengan air tak boleh. Kalau kita tengok dalam raka hak dunia tadi itu manusia yang akan duduk tepi air. Kalau kita tengok negara mana-mana pun dia duduk tepi air. Dia tak duduk tepat tak ada air. Nampak tak tu? Jadi kita dengan sebab kata mudah sekarang lah ni adanya cara-cara aturan air jadi mudah. Jadi tak terkabar kata air tadi itu pedah bagi kita. Tapi kalau kita duduk dalam bandar, duduk dalam gaponya putus air boleh sehari dua, tu gak susah. Perasa manusia tu mula panas nak mandi tak boleh, pakaian cuma nak cuci tak boleh dan sebagainya. Rasa dalam jiwa dada manusia tu. Ya supaya nak
Susah nak duduk. Mereka ini hak Tuhan raya ni qanatu, putus asa dah. Matilah sekali ni. Kenapa dah tu? Kalau tak ada air langsung, siap. Lalu Tuhan kata dialah yang buat turunkan hujan. Al-ghais di situ mana hujan. Daripada hujan tadi itu, bi'inzalil ghais, yang apa nama ni, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu, lepas daripada mereka itu putus asa. Putus asa, tak ada gapo nak makan dah lah. Tanah gapo pun tak boleh, air tak ada dan sebagainya. Masalah air ni, insya-Allah kita akan cakap dengan cara detail di dalam ayat yang lagi akan datang. Tapi di sini kita nak rupa nampak kata salah satu daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala iaitu apa nama? Iaitu hujan. Ialah maksudnya. Wa yanshur rahmatah, dan Allah Subhanahu wa taala itu berapa nama pula? Ia pun menyebarkan rahmat merata-rata. Rahmat di situ makna kan? Rahmatahu ai ma'ahu ataupun matar. Al-ghais, rahmat di situ makna hujan. Mana air hujan. Setengah kata ulama kata mana awan, boleh juga. Semua itu sakut paut dengan air. Karena itulah air manusia kita berhajat. Maka apabila manusia itu berhajat kepada air, Tuhan menamakan air itu rahmat bagi Tuhan. Ya, rahmat sungguh. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Wa huwal waliyul hamid, dan ialah yang menggawalkan. Allah Taala yang menggawalkan. Gapo mana menggawal sini? Mana ada atur. Sini ada hujan, sini tak ada hujan. Sungguh ada? Sungguh. Orang yang pernah jumpa dengan keadaan lagu ni tak engkar. Cuba kita tengok orang duduk atas kereta duk bawa pergi pada situ sini. Sini hujan kata. Pergi ke depan tak ada. Kono hujan pula. Jadi tepat-tepat. Itu makna kata wa huwal wali. Allah Taala yang duk sakat. Sini jadi gini, sini jadi gini, sini jadi gini, sini jadi gini. Bukan makna kata ya pergi dengan tabiat, dengan tidak ada pengatur. Tak. Bagaimanakah tak ada pengatur? Kereta halus-halus ni kalau tak ada kontrol dia tadi yang nak pergi tak boleh. Duk ketak di situ. Kenapa dah tu? Ya kena ada yang mengatur. Ni tabiat manusia, fitrah manusia, dia percaya kata benda hak duk lep belakang tadi itu ada. Yang mengatur tu ada. Maka betul molek, tak ada jadi salah. Wa huwal waliyyu, kemudian al-hamidu. Allah Taala yang maha puji. Yang terpuji. Apa? Yang terpuji di sini kerana Allahu Jalla Jalaluh ni dia milikkan apa yang dia itu nak buat kerja, dan dia itu mustahakkan dikena puji kerana dia itu buat turun air betul dengan masa. Dia itu bawa datang air betul pada tepat. Betul dengan musim. Pada mau kata gano Allah ni jadi tak betul musim sebab tangan manusia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dengan sebab tangan manusia. Nya lepas kimia tu naik di atas udara, nya buat turunnya air cemar-cemar di dalam sungai ke, di dalam laut ke, dalam gapo, memunuhkan. Sebab manusia ni ia tak ada kira jauh, ia kira dekat-dekat. Tu sifat manusia. Kira sehari dua, sebab itulah jadi jadi punah hidup. Kira sehari dua. Kalau kita nak misal dengan mudah-mudah, orang hendak makan riswah tadi itu daripada pihak tu pihak ni, orang hak beri tadi tu nak dapatnya habu bertahun-tahun depan tu. Tapi ya 2 hari je mikir 2 hari, asalkan makan 2 hari ni sudah. Sebab tu lah agama kita tu nak betuk sangat, hajar sangat kata manusia jangan mikir dekat-dekat. Tengok jauh sikit nak buat gapo tengok jauh sikit, jangan tengok dekat-dekat sangat. Tu cara dia. Hak tu hendak royak kepada kita, kita reti, kita faham. Supaya kita boleh duduk di atas dunia ni jadi selamat, satu dah. Yang kedua dapat pula pahala, yang ketiga dapat pula balasan iaitu syurga. Hak tu.
Kita kena duk gi ni. Kena duk gi. Jangan makna kata kita ni hidup sebagaimana orang tak beriman. Orang tak beriman dia tak percaya benda-benda lagu tu. Hak Tuhan dia. Wajib kita serukan dia dengan cara. Tapi kita orang beriman ni hati kena tak di mana, cara mikir kena faham lagu mana, kena mikir lagu mana. Turut ajari hak Tuhan kita dua ayat ni. Setelah daripada Tuhan kata wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ma batha fihi ma min dabbah. InsyaAllah kita akan tengok pula pada jelsah yang lagi akan datang lah. Pada besok hari itu tu. Bi'iznillahi ta'ala. Lagu mana pula cara Tuhan nak ayat kepada kita supaya kita nak tahu. Nak jadi jelas. Apakah hidup kita yang Tuhan duk susungkan nak kita hidup di atas muka bumi. Ini Tuhan duk cara gapo katik kita. Duk buat gapo katik kepada kita. Supaya kita itu dapat tambah lagi iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan pagi ini sekadar sahaja dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan keberkatan di dalam hidup kita dan berinya ganjaran kepada kita di hari akhirat nanti dengan sebab kita buatnya amalan yang salih sama-sama kita mentadabburkan akan ayat Al-Quran Karim. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.